Salam sejahtera, nama saya Audrey Melina Anak Taleng dan hari ini saya akan membentangkan PLIN 1102 Literasi Matematik Tugasan 3. Soalan tugasan yang telah diterima. Secara individu, pilih satu masalah harian bukan rutin yang berkaitan dengan bidang nombor dalam pembelajaran matematik. Seterusnya, selesaikan masalah tersebut dengan mengaplikasikan dua strategi yang berbeza dengan menggunakan model Polya. Senaraikan langkah-langkah penyelesaian anda dengan teliti dan mempersembahkan mereka secara penulisan dalam bentuk slide PPT. Baiklah, sebelum memulakan pembentangan kita pada hari ini, apa itu masalah harian bukan rutin? Masalah harian bukan rutin merupakan masalah-masalah bukan rutin yang memerlukan proses-proses yang lebih tinggi daripada yang terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah rutin. Seterusnya, kejayaan dalam penyelesaian masalah-masalah bukan rutin bergantung kepada kebolehan pelajar menggunakan pelbagai strategi penyelesaian masalah bersama dengan fakta-fakta dan maklumat dalam pertimbangan. Kemudian, prosedur menyelesaikannya adalah tidak diketahui pelajar. Masalah-masalah bukan rutin biasanya diselesaikan dengan pelbagai cara yang memerlukan proses pemikiran yang berbeza-beza. Kemahiran secara kritis dan kreatif digunakan dalam penyelesaian masalah bukan rutin. Secara ringkasnya, masalah harian bukan rutin memerlukan pelajar sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan fikiran kritis dan kreatif mereka. Seterusnya, apa itu model Polya? Model Polya merupakan 4 fasa penyelesaian masalah matematik yang merangkumi pemahaman tentang masalah, merancang strategi tentang masalah, implementasikan strategi yang dirancang, dan mengimbas kembali. Dalam setiap fasa penyelesaian masalah, beberapa soalan ditanya atau cadangan untuk membantu para pelajar memahami masalah serta mendapat penyelesaian tentang masalah tersebut. Sekarang, kita akan beralih kepada masalah harian bukan rutin yang telah dipilih, iaitu Sarah mempunyai 24 keping coklat. Dia mahu memberikan 3 coklat kepada kawannya dan menjualkan baki coklat kepada Ali dengan harga RM1.50 sekeping. Ali membayarnya dengan menggunakan duit shilling 50 sen, 20 sen dan 10 sen sahaja. Berapakah bilangan duit shilling yang didapati oleh Sarah? Kini, strategi pertama yang telah saya pilih adalah strategi cuba jaya. Sebelum itu, apakah itu strategi cuba jaya? Strategi cuba jaya, murid perlu meneka jawapan bagi sesuatu masalah, lalu menyemak sama ada jawapan itu betul atau tidak. Proses ini diulangi sehingga jawapan yang betul ditemui. Perlu ditegaskan di sini bahawa tekaan itu tidak dibuat secara rambang atau rawak sahaja. Seterusnya, kita akan memulakan strategi cuba jaya kita, iaitu kita mempunyai 4 proses dalam strategi cuba jaya ini. Yang pertama, memahami masalah. Sarah mempunyai 24 keping coklat. Dia mahu memberikan 3 keping kepada kawannya dan menjual baki coklat kepada Ali dengan harga RM1.50 sekeping. Ali membayar dengan menggunakan duit shilling 50 sen, 20 sen dan 10 sen sahaja. Kita perlu mencari berapa bilangan duit shilling yang diperoleh oleh Sarah. Proses yang kedua iaitu merangka strategi. Pertama sekali, Sarah mempunyai 24 keping coklat. Jadi dia tolak 3 keping coklat sama dengan 21 keping coklat untuk dijual kepada Ali. Kedua, Sarah akan mendapat RM1.50 darab 21 keping coklat sama dengan RM31.50 daripada penjualan tersebut. Dan akhir sekali, kita perlu mencari kombinasi duit shilling 50 sen,
2% dan 10 sen yang bersama-sama bernilai RM31.50. Sekarang, kita akan beralih kepada proses yang ketiga, iaitu melaksanakan strategi. Pertama, kita cuba dengan mencari kombinasi duit shilling yang bersesuaian. Kedua, salah satu cara ialah mencuba pelbagai kombinasi duit shilling sehingga jumlahnya sama dengan RM31.50. Misalnya, kita boleh cuba dengan cara mencuba beberapa kombinasi duit shilling 5%, 2% dan 10 sen sehingga jumlahnya tepat RM31.50. Akhir sekali, proses yang keempat adalah menyemak semula jawapan. Setelah mencuba pelbagai kombinasi, kita dapati jumlah duit shilling yang tepat adalah 63 keping duit shilling 50 sen, 1 keping duit shilling 20 sen dan 1 keping duit shilling 10 sen. Jadi, Sarah mendapat 63 keping duit shilling 50 sen, 1 keping duit shilling 20 sen dan 1 keping duit shilling 10 sen dari Ali. Beralih kepada pembentangan yang seterusnya, kita akan membincangkan strategi kedua yang telah dipilih, iaitu membina jadual. Apa itu strategi membina jadual? Ianya merupakan penyusunan semula data dan maklumat statistik secara teratur dan sistematik. Strategi membina jadual juga terdiri daripada 4 proses. Proses yang pertama, memahami masalah. Sarah mempunyai 24 keping coklat. Dia mahu memberikan 3 keping kepada kawannya dan menjual baki coklat kepada Ali dengan harga RM1.50 sekeping. Ali membayar dengan menggunakan duit shilling 50 sen, 20 sen dan 10 sen sahaja. Kita perlu mencari berapa bilangan duit shilling yang diperoleh oleh Sarah. Strategi yang kedua, merangka strategi. Langkah pertama, kita tentukan berapa banyak coklat yang dijual oleh Sarah kepada Ali. Kemudian, kita kira berapa jumlah wang yang diperoleh oleh Sarah dari penjualan tersebut. Setelah itu, kita perlu mencari berapa jumlah duit shilling yang diberikan oleh Ali dan mencari kombinasi duit shilling yang tepat untuk jumlah tersebut. Kini, kita akan beralih kepada proses yang ketiga, iaitu melaksanakan strategi, iaitu membina jadual. Untuk langkah ketiga, kita mulakan dengan mencuba kombinasi duit shilling untuk mencapai jumlah RM31.50. Kita boleh menggunakan kaedah percubaan dan kesilapan untuk mencari kombinasi yang tepat. Pada jadual di sebelah kanan, merupakan jadual yang telah dibina untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam jadual ini, kita mempunyai langkah, butiran dan kiraan. Langkah yang pertama, kita telah ketahui bahawa coklat yang dijual adalah sebanyak 21/3 sama dengan 21 keping. Langkah yang kedua, kita juga telah ketahui bahawa jumlah wang adalah sebanyak RM21 darab dengan RM1.50 sama dengan RM31.50. Pada langkah yang ketiga dan seterusnya, kita perlu mengetahui berapa banyakkah jumlah duit shilling, berapa banyakkah jumlah 50 sen, 20 sen dan 10 sen yang akan diberikan kepada Sarah oleh Ali. Akhir sekali, iaitu proses yang keempat, kita menyemak semula jawapan. Iaitu selepas mencuba pelbagai kombinasi, kita mendapati jumlah duit shilling yang sesuai dengan RM31.50 adalah 5% sebanyak 63 keping, 20 sen sebanyak 1 keping dan 10 sen sebanyak 1 keping. Jadi, Sarah mendapat 63 keping duit shilling, 50 sen, 1 keping duit shilling 20 sen dan 1 keping duit shilling 10 sen. Jadi, sekian sahaja pembentangan saya untuk hari ini dan di sini saya telah sertakan senarai rujukan yang saya telah gunakan
untuk merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperlukan dalam pembentangan ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.